بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Syukurillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, kita sambung muka surat ya 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Beberapa perkara yang perlu diketahui. Jadi semua kenyataan yang dahulu berkenaan sifat nafsiyah adalah menunjukkan wujud itu adalah sifat, bukanlah wujud itu ain ataupun diri zat. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama tauhid. Yang masyhur maksud dia yang banyak dipakai oleh ulama-ulama tauhid. Tetapi Al-Imam Asy'ari sendiri berkata al-wujudu ainul mawjud. Artinya wujud itu ialah diri perkara yang ada itu sendiri. Jadi kita bahas tu hari, kalau Imam Asy'ari katakan wujud tu sendiri adalah zat itu. Itu bukannya sifat. Bukanlah wujud itu suatu perkara lain sehingga kita sebutkan ia sebagai sifat wujud. Maka difaham dari perkataan Imam Asy'ari ini, wujud itu bukanlah sifat tetapi hanyalah zat semata-mata. Inilah pendapat yang sahih. Walaupun ini pendapat yang sahih, tapi kebanyakan ulama dia pakai pendapat yang mengatakan bahawa wujud itu adalah sifat bagi zat. Tetapi mesti diingat, tidaklah khilaf ulama itu bermaksud tidak percaya ada Allah Ta'ala. Bukanlah maksud berbeza mereka itu, maksud dia tak percaya adanya Allah Ta'ala, bukan. Dua-duanya beriman dengan adanya Allah Ta'ala. Lagipun perbahasan wujud itu adakah sifat atau zat tidak pernah dibahaskan oleh salafus salih. Jadi ulama-ulama salaf dulu tak pernah bahas pun wujud itu sifat ataupun zat.
Jadi itu bukan kita punya, orang kata apa, bukan kita punya medan untuk berbincang tentang masalah khilaf ulama. Ya, itu kita sekadar ambil yang mana telah dibahaskan ataupun telah pun dibuat kesimpulan oleh ulama tauhid. Ya, jadi yang mustahaknya ialah sedikit sebanyak kita belajar, dan sedikit sebanyak maklumat yang kita dapat itu wujud itu adalah sifat ataupun tidak, itu masalah khilafiyah di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tetapi kedua-duanya tidak menafikan kewujudan itu, tak nafikan pun. Itu bukan kita punya medan untuk membahaskan. Melainkan kalau kita nak lebih mendalam, itu lain ceritalah. Tapi kita sekadar belajar aja, sekadar ambil maklumat, sebut sedikit. Baik. Kesimpulan, setiap mukallaf tidaklah wajib mengetahui adakah wujud itu sifat atau zat. Tak wajib pun kita tahu beza wujud tu zat ataupun sifat. Jadi adakah wujud itu hal ataupun ain mawjud? Maka mukallaf hanya wajib mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala itu ialah zat yang wajib ada. Allah Ta'ala itu zat wajibal wujud, zat yang wajib ada, yang tetap ada atau mesti ada, atau tidak boleh diterima akal ketiadaannya. Akal tak boleh nak terima Allah Ta'ala itu tak ada. Jadi kalau orang yang waras akalnya, sepatutnya dah beriman dah. Walaupun ada yang memang waras, yang cerdik, pandai, tetapi kerana tidak mahu menerima bahawa Tuhan yang sebenar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tetap tidak akan beriman dengan Allah, walaupun mereka tahu dia tak beriman. Kalau orang cerdik pandai, dia boleh berfikir. Golongan-golongan yang orang kata apa, profesornya macam-macam lah. Tapi kalau mereka itu tak beriman, hatta sehinggakan ada yang tidak percaya kepada Tuhan, tetap mereka itu tidak akan beriman. Itu pilihan mereka. Pilihan mereka. Hidayah sudut lain. Hidayah tu petunjuk. Jadi petunjuk sepatutnya kita yang perlu berfikir dan kita yang perlu memilih. Datanglah petunjuk itu. Tapi kalau kita tidak mahu berfikir dan kita tidak mahu memilih, maka petunjuk itu tidak akan dapat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu beriman, itu pilihan dia. Dan Allah Ta'ala nyatakan memang ia benar, hidayah itu hak mutlak Allah. Hidayah hak mutlak Allah. Tapi si hamba itu tadi, dia ada pilihan. Dia boleh pilih nak terima atau tidak mahu terima. Jadi dia ada dua lah. Ada dua di situ. Tapi semuanya sudah pun dihukum. Yang dah lepas tu lepas. Cuma itu sekadar nak bagi tahu kita bahawa hak mutlak hidayah memang Allah Ta'ala punya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh memberi hidayah dari sudut hakikat. Jangan salah faham. Dari sudut hakikatnya, hidayah itu hak mutlak milik Allah. Bukan berarti itu kegagalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang puak-puak orientalis ni, kadang-kadang dia gunakan situasi, keadaan, riwayat, hadis sebagainya itu,
nak menunjukkan kelemahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak mengaji, yang tak ada ilmu kata ya juga. Orang yang tak beriman ya juga. Nampak? Jadi kita lah yang kena bersedia, kita kena penuhkan dada kita dengan ilmu. Kita kena cukup supaya kita pun tidak terumbang-ambing, kita pun tidak terganggu, kita pun tidak tergugat. Kalau tengok media masa ini, macam-macam ada dalam tu, yang baik, yang buruk, semuanya ada. Sebab kita punya zaman sekarang ni, fitrah itu sudah pun di-hijack, maknanya sudah dicuri. Sistem yang sepatutnya, sistem fitrah itu sudah pun di-hijack, dicuri, dah diambil daripada kita. Yang inilah kita nak kembalikan balik, ad-dinul fitrah. Agama itu adalah agama yang fitrah. Tapi sekarang ni banyak yang dah lari daripada fitrah. Sebab apa? Sekeliling kita ni dah dibombardir, maknanya telah dikuasai, dibomkan dengan material. Semuanya materialistik, yang bawa kita tak pergi kepada Tuhan, tak pergi kepada Allah, tak pergi kepada akhirat. Semuanya tersangkut dengan dunia semata-mata dunia. Dia tak nampak lagi di sebalik dunia itu akhirat. Jadi sebab itulah datangnya Nabi SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat, kemudian mereka yang mengikut sahabat, kemudian yang mereka yang mengikut sahabat, sehinggalah kepada kita hari ini para ulama yang ikut jalan silsilah ini, yang bawa kepada kita ilmu silsilah ini. Jadi ilmu kita ni adalah ilmu silsilah. Silsilahnya itu tidak putus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu silsilah inilah ilmu yang majoritinya, yang perlu kita belajar, yang perlu kita tegakkan dalam diri, agar semuanya itu dapat menjadi satu. Bila dapat menjadi satu, luar dalam tu dia dah bergabung. Bila dalam itu dia dah bergabung dengan yang luar, maka barulah keadaan itu boleh jadi apa yang dia tahu, apa yang dia rasa, dan apa yang dia buat itu selari. Kalau dalam je, sekadar dalam dia tahu, tapi luar dia buat lain, jadi itu dia dah tak sama. Dia tak bergabung dah di situ. Dia tak bergabung, tak boleh nak duduk sekali lah. Dalam tahu lain, luar perbuatannya lain. Jadi parti dalam dengan parti luar tak bergabung. Bila tak bergabung, tak boleh bersatu, tak jadilah. Jadi sebab apa jadi kacau bilau, jadi terumbang ambing? Sebab dalam lain, luarnya pula parti pembangkang. Jadi dia tak ngam kat situ. Luar kita lain, dalam lain. Jadi datangnya ilmu kenabian ini untuk menyatukan balik luar dan dalam kita. Dalam kita tahu lain, luar tahu lain. Itulah yang kita jadi kacau bilau, bergaduh, bangkang sana, bangkang sini, tak puas hati sana, tak puas hati sini, kerana tidak selari luar dan dalamnya. Kerana apa? Kerana asas tapaknya itu tidak teguh. Tapaknya sini sikit, sana sikit, sini sikit. Macam mana nak naik bangunan? Tapak tak ada. Jadi tapaknya apa itu? Tapaknya itu adalah asas dalam agama. Apa dia asas dalam agama? Selalu dah kita ulang. 3 itu: Islam, iman, ihsan. Tauhid, fiqh, tauhid, tasawuf. Ini 3 asas agama, tapak kita. Kalau ketiga-tiga ini dah tertegak dalam diri, maka tidak ada lagi lah berlaku perpecahan, tidak berlaku lagi terumbang ambing dalam hidup. Kerana apa? Kerana dah tertegak.
Jadi hari ini kita tengok, kita boleh periksa yang masing-masing kenapa jadi gitu. Cukup kita boleh periksa dengan 3 asas ini. Ada mengaji tauhid, cakap pumpang mengaji tauhid, ada, okey. Ada mengaji fiqh, ada. Ada mengaji tasawuf, tak ada. Itu sebab boleh periksa. Ada mengaji tasawuf, ada. Fiqh ada, tauhid tak ada, pun tak jadi. Bila tiga-tiga tu dia belajar, dia mengaji, dan ilmu itu pula ilmu silsilah, bukan ilmu yang lain, bukan ilmu yang minoriti dah. Jadi ilmu yang lain tu kita tak masuk dalam ni, sebabnya dah terkeluar daripada majoriti. Bila keluar majoriti tak boleh pakai dah tu. Kita mesti kena ambil ilmu yang majoriti, yang silsilahnya itu sampai kepada Nabi SAW. Jadi kita boleh periksa itu. Ada banyak yang kat luar tu yang tak menjadi tu, tak jadi betul-betul jadi, sebab 3 ini tidak betul-betul kukuh. Fardu ainnya itu dia tidak tegakkan, tak habis. Sebab itu jadi kacau bilau. Jadi akal yang waras itu Allah Ta'ala bagi, bila masanya nanti Allah Ta'ala akan soal, kenapa kamu tak beriman? Kamu percaya kepada Tuhan, percaya, tapi Tuhan yang mana yang kamu sembah? Jadi soalan-soalan begitu, orang yang tak beriman tak boleh dah nak jawab. Kami sembah Tuhan lah. Tuhan yang mana nanti Allah tanya. Jadi pernah dengar tentang Islam? Pernah. Kenapa tak mencari kebenaran tentang Islam? Tahu, tapi tak nak. Contoh. Jadi di situlah Allah Ta'ala akan menghukumkan. Allah Ta'ala itu maha adil. Allah Ta'ala akan tanya dulu. Allah Ta'ala itu hakim dan juga hakim. Allah Ta'ala itu hakim dan juga hakim, yang bijaksana, yang maha adil. Allah Ta'ala akan tanya, tak kira beriman tak beriman. Soalan-soalan itu Allah Ta'ala akan tanya. Lalu yang menjawabnya diri mereka. Jadi di sanalah tempat terbongkarnya segala rahsia. Jadi sekarang ni kita akhir zaman ni, kita kenalah selamatkan diri kita dulu, di samping kaum keluarga, tapi diri kita dululah sekarang ini. Akhir zaman, ibda' bin nafsik, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, Allah Ta'ala sebut dulu, qu anfusakum, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga. Tapi di situ letakkan diri itu dulu yang pertama, barulah ahli keluarga. Jadi akhir zaman ni bukan dah macam zaman dulu. Akhir zaman ni masing-masing kena buat kerja, masing-masing kena berlatih, masing-masing kena kukuhkan diri sendiri dulu. Bukan bermaksud kita tak boleh berdakwah, bukan bermaksud kita nak kena jadi baik dulu baru boleh tegur orang, bukan. Walaupun kita belum baik, tapi kalau kita nampak kemungkaran, itu kita punya tanggungjawab juga. Kemungkaran mesti kita kena cegah. Kena dakwah, itu pun kita punya kerja. Tapi dalam pada masa yang sama, mesti mengutamakan diri kita dulu. Baik. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maha suci daripada segala kekurangan, yang layak dan patut disembah dengan sebenarnya. Itulah dia Allah Ta'ala, zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Dialah Allah. Baik, jelas Ada soalan nak tanya tentang sifat wujud sebelum kita masuk sifat salbiyah? Ya.
orang beriman, Ya. dia mengikut apa yang Allah SWT suruh dan apa yang Allah SWT larang. Tapi kalau dia pergi semayang Jumaat, semayang hari raya saja, adakah orang tu beriman tak? Dia semayang Jumaat Dan semayang raya. Semayang raya. Tapi benda lain yang Allah SWT suruh, dia tak buat. dia tak buat. Maka iman dia tak sempurna lah. Dia beriman, tapi iman dia tak sempurna. Ya, iman dia tidak sempurna. Kerana iman yang sempurna itu datangnya daripada menuruti perintah Allah dan Rasul, ya, dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasul. Ya, maksud beriman itu dia percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dia dah masuk dalam golongan orang yang beriman, ya, orang Islam. Dan dia beriman maksudnya dia percaya kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Tapi dia tidak termasuk pada golongan yang sempurna imannya. Ya, dia tetap beriman. Sebab dikatakan beza di situ, dia Islam dan dia beriman. Ya, dia Islam dengan syahadah dan dia beriman dengan kalimah syahadah tersebut. Ya, ada pun yang lain-lain itu, ya, maka itu kesempurnaan iman. Dia dah ada iman, dia dah ada. Sebab apa? Sebab dia dah memang percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia dah beriman, cuma belum sempurna iman dia apabila dia tidak melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu dengan sebaiknya. Ya, kita tak boleh nak hukum dia tak beriman. Ya, kita hukumkan dia ayat sahaja, maknanya mulut saja kata dia tak beriman, sedangkan dia itu dah beriman tetapi tidak sempurna imannya. Imannya itu tidak sempurna. Ya, melainkan kalau dia menafikan terus, itu keluar daripada iman lain. Menafikan terus semayang itu wajib, ya, dia kata semayang tak wajib, kafir hukumnya. Sebab itu memang dah berlawanan dengan syariat Allah Ta'ala. Bila dia kata sembahyang ni, semayang 5 waktu tak wajib, ulama kata kafir. Kalau betul-betul dia bercakap itu atas kewarasan diri dia, atas memang kehendak diri dia, tidak ada paksaan, dan juga memang atas ilmunya begitu, ya, dan dia tetap berpegang begitu bahawa sembahyang 5 waktu ni tak wajib, ya, hukumnya kafir, kufur. Kerana bertentangan sangat. Kerana sembahyang itu rukun Islam. Ini rukun Islam, sembahyang 5 waktu. Ya, ini ada yang mengaji tak sembahyang, itu bahaya tu. Ya. Dia pergi sembahyang, cumanya dia malas. Ya, itu tanda imannya tak sempurna lah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu boleh naik, boleh turun, boleh bertambah, boleh berkurang. Ya. Boleh. Jadi dipanggil fasik tu. Ya. Kalau yang tu tadi dipanggil fasik tu. Termasuk dalam golongan fasik. Maknanya terus-menerus melakukan dosa besar. Ya, terus-menerus melakukan dosa besar, itu golongan fasik. Jadi ahlul fasik tak boleh jadi saksi. Tak boleh jadi saksi. Tapi kalau nampak dia semayang Jumaat kat masjid tu, tak boleh hukum fasik lagi. Cuma tak datang surau masjid semayang Jumaat saja, tu tak boleh lah. Ya, masih lagi nampak dia dekat masjid semayang Jumaat. Ya, dia tak semayang fardu tu, kalau kita confirm tahu, tak apalah. Kalau kita memang duduk dengan dia, kita masuk masjid, dia duduk luar, kita bersahabat, berkawan dengan dia, kan? Kita sembahyang, dia tunggu dalam kereta, ya, contoh. Jadi itu pun nak katakan fasik pun payah juga. Sebab berapa lama kita duduk dengan dia. Melainkan kalau kita duduk serumah bertahun-tahun, dia tak pernah sembahyang pun depan kita. Waktu sembahyang pun tak pernah nampak dia ambil wuduk dan sembahyang. Itu lain lah.
ya. Susah nak hukum orang ni fasik dengan perkara yang kita tak nampak. Nak hukum fasik tu mesti dengan perkara yang kita nampak. Ya, macam apa, memang kita nampak dia minum ke fasik. Kalau dia punya apa badan dia macam tu kan, kalau dia jalan di kita kita macam tu, apa dia punya ubat dia, cara kita nak mengatasi sama ada dengan cara bertaubat begitu. Kalau ada kawan begitu ataupun kita begitu, ya, jadi yang pertamanya kena timbul kesedaran lah. Timbul kesedaran, kemudian mohon ampun, kembali bertaubat, kemudian cuba mulakan balik, tunaikan perintah Allah mana yang tak tertunai itu, kemudian cuba ganti baliklah solat-solat yang ditinggalkan. Ya, jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun 10 tahun kita tak sembahyang, 10 tahun kita dalam maksiat, jangan putus asa. Allah Ta'ala dah bagi tahu, kalau hamba-Ku ini melakukan dosa-dosa yang besar ataupun sebanyak buih di lautan, tapi kalau hamba-Ku memohon ampun kepadaku, nescaya Aku akan mengampunkannya. Jadi pandanglah ke langit, kerana rahmat Allah Ta'ala itu luas, ibarat kita memandang langit luas. Kalau nak bandingkan dengan dosa kita dengan rahmat Allah, takkan kita nak kata rahmat Allah tu lagi kecil pada dosa. Besar mana pun dosa kita, apabila nak dibandingkan dengan rahmat Allah, tak terlawan. Rahmat Allah Ta'ala itu sekejap saja boleh membuang, menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Ya, Allah Ta'ala innahu huwal ghafurur rahim. Jangan buruk sangka pada Allah. Allah Ta'ala terima tak terima, Allah Ta'ala terima. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pengasih. Ya, tak usah dihiraukan bisikan-bisikan yang mana tak nak membawa kita kepada Allah Ta'ala. Nafsu itu dia memang tak nak, tapi kalau kita dengar cakap nafsu, sampai ke sudahlah kita tak berubah. Ya, perlu kepada satu perubahan, perlu kepada ilmu. Di samping itu, pergi kepada majlis-majlis ilmu, kerana ilmu itulah yang akan membawa kita kepada memilih jalan yang benar. Baik, boleh. Ada soalan lain nak tanya? Jelas? Jadi kalau Ustaz bilang ada setengah orang dia kata contoh dari perintah Allah Ta'ala sembahyang yang diwajibkan, dia kata sembahyang dia cuma dia kata pakai niat, dia kata contoh dia kata dia, tapi dia still mengaji dan ilmu 20 semua dia dah dapat dalam dia kan. Dia kata dia dah bersatu dengan Allah Ta'ala, dia tak sama apa lah ni sembahyang pula. Lalu apa tu kategori mana? Nah, itu bukan makrifat, itu terlipat nama dia tu. Mana mungkin hamba dengan Tuhan bersatu? Ya, tidak mungkin sama sekali hamba dan Tuhan itu bersatu. Ya, hamba adalah hamba, Tuhan adalah Tuhan. Setinggi mana pun makam hamba itu tetap hamba. Makam yang paling tinggi bagi manusia itu apa dia, nama dia? Abdullah, hamba Allah, itu makam paling tinggi. Makam paling tinggi Abdullah, hamba Allah. Ya, dah bersatu pula dengan Tuhan. Ya Allah. Baik, jangan salah faham dalam masalah hakikat. Masalah hakikat itu perlu perbahasannya yang mendalam.
dan perlu kepada ahlinya. Bukan benda yang dibuat-buat, bukan benda yang direka-reka. Sembahyang itu fardu. Manusia ini mestilah dia duduk dalam keadaan nak mendidik. Dia didik bentuk, corak, bendung, hala tuju. Manusia perlu ada didik bentuk, corak, bendung, hala tuju. Didik itu apa? Didik itu melalui perkataan. Perkataan yang paling terbaik dalam banyak-banyak perkataan yang ada, apa dia? Syahadah. Nak bentuk dengan perbuatan. Dalam banyak-banyak perbuatan, yang paling terbaik atas muka bumi ni apa? Solat, sembahyang. Nak mencorak, corak ini maksudnya nak mencorak masyarakat. Nak bagi corak masyarakat ni apa? Dari segi keuangan, pemberian. Corak itu maksud pemberian. Dan sebaik-baik pemberian apa dia? Zakat. Bendung itu satu sudut untuk menahan, menahan ataupun mengatasi diri. Dan sebaik-baik penahanan diri itu apa? Puasa. Hala tuju ni maksudnya pemergian. Berjalan ke sana ke sini. Manusia suka berjalan ke sana ke sini. Dan sebaik-baik pemergian, perjalanan itu apa dia? Haji. 5. Ini kalau tak tertegak yang ini, habis. Tapi bila kita dah tegak yang ini, didik bentuk, corak, bendung, hala tuju ini, barulah kita akan menjadi insan yang sempurna. Rukun Islam. Jadi masalahnya hari ni, kalau mengaji tapi tak sembahyang, itu dah berlawanan. Ilmu apa yang dipelajari? Mana ada orang belajar ilmu tak sembahyang? Tidak ada dalam sejarah agama Islam ulama mengajarkan sampai satu masa kita tak perlu sembahyang. Siapa yang mengajarnya tu? Manusia ke bukan manusia? Yang tak nak sembahyang ni, itu je kan? Makhluk tu lah, syaitan. Syaitan je tak nak sembahyang. Jadi syaitan pun takut dengan Allah Ta'ala. Bukan tak takut, syaitan pun mengakui kita ni pula lebih lah pula. Jadi masalahnya yang berlaku ialah kerana apa? Kerana salah dalam berfikir, salah dalam memilih, salah dalam beramal. Jadi semua itu dia tak selaras, tak selari. Kenapa? Kerana ilmu itu bukan ilmu silsilah, bukan ilmu yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu kenabian ini tak ada sampai kata tak payah sembahyang. Tok wali besar pun tinggi mana dah Tok wali dah. Tok wali pun tak ada yang tak sembahyang ni. Allah Akbar, pelik kalau katakan ilmu makrifat hakikat dah tinggi sampai tak payah sembahyang. Tok wali pun sembahyang. Ini kan kita pula sebut pasal wali saja. Banyaklah kita dengar cerita lah ya. Kita tengok orang tu kita tengok lahir dia tak ada lah sebenarnya, macam orang yang tak sempurna lah kadang-kadang tu, macam orang gila lah, orang tua lah ya? Tapi bila dia apa kan, di akhir kehidupan dia, kematian dia, lepas tu dah mati baru saja orang, dan dia kata orang ni adalah wali. Jadi macam mana tu? Sedangkan dia tak ada buat amal. Adakah ilmu kebatinan ke apa ke? Minta nerangan sikit. Baik. Jadi perkara tu di luar kita punya pengetahuan, di luar kita punya ilmu.
kerana wali-wali Allah Ta'ala ini tidak semestinya dizahirkan. Sebab itu kadang-kadang ada wali yang mastur, dia panggil ada wali yang disorokkan, wali-wali Allah Ta'ala yang orang tak kenal, tapi dia itu adalah kekasih Allah. Yang tidak semestinya wali Allah Ta'ala itu berpakaian seperti pakaian ulama. Kadang-kadang orang-orang biasa pun boleh jadi wali. Maqamnya itu wali-wali untuk diri dia lah, kita pun tak tahu. Kerana kewalian ini adalah hak milik Allah Ta'ala, nak berikan pada siapa atas amalan dia, atas mujahadah dia. Jadi ada yang jadi wali Allah Ta'ala itu disebabkan oleh jazbah ataupun majzub, dia panggil. Jazbah itu maknanya tarikan ketuhanan itu kuat dengan Allah Ta'ala. Di samping syariatnya itu dia jaga. Syaratnya mesti, syariat mesti dijaga. Kalau syariat tak dijaga, mana mungkin boleh jadi kekasih Allah. Kekasih Allah Ta'ala itu syariatnya dijaga. Itu yang mustahaknya. Melainkan keadaan dia itu di luar kawalannya, sehingga berlaku perbuatannya itu di luar syariat atau berlawanan dengan syariat. Jadi bila berlawanan dengan syariat itu, yang dihukum bukan orang awam, yang menghukumnya adalah hakim, qadhi, ulama juga. Sebab yang buat perkara itu bukan orang awam, yang buat perkara yang menyalahi syariat itu adalah ulama. Jadi ulama ni pula yang menghukum ini biasanya tok wali je. Kerana hanya wali mengenal wali. Itu cerita lain. Kalau perbuatan dia itu menyalahi syariat, kita tak cerita lain tu, panjang ceritanya. Tapi kalau nak katakan wali-wali Allah Ta'ala ini memang ada. Kerana kalaulah tanpa ada wali-wali Allah Ta'ala ini, alamat dunia sudah hampir kepada pengakhirannya. Lalu wali-wali Allah Ta'ala ini adalah sebagai pemasak bumi. Dan mereka ni wujud. Kadang-kadang kita tak kenal pun. Kadang-kadang kita tak kenal. Kerana wali ni pula banyak peringkat dia, banyak makamnya. Tetapi wali-wali yang makamnya yang tinggi-tinggi, kebiasaannya mereka ini adalah orang yang alim. Kerana mereka ini nak membimbing manusia. Ada wali ini dia tak boleh bimbing manusia, hanya untuk diri dia je. Tapi orang pergi kat dia untuk ambil berkat, minta doa dan sebagainya. Tapi dia tak boleh nak bawa masyarakat, dia tak boleh nak bimbing orang ramai. Itu ada kes macam tu. Ada yang mana wali Allah Ta'ala ni memang tugas dia untuk membimbing masyarakat, pun ada. Jadi itu di luar pengetahuan kita. Kadang-kadang kita tak tahu, biasa je, tapi bila dia meninggal, akhir hidup dia, tak tahu orang datang dari mana, tiba-tiba ramai je. Jadi itu satu kemuliaan yang Allah bagi. Kemungkinan dia itu adalah orang yang soleh. Wali tak wali, itu kita tak tahu. Hanya wali mengenal wali. Baik. Tapi orang soleh harus, Baik, kita baca sikit ni, Jadi kita sambung lagi dengan soalan. Baik, sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni apa dia? Sifat yang menafikan, sifat yang menidakkan. Ia sifat yang kita letak untuk menidakkan, menafikan yang tak layak bagi Allah. Itu salbiyah. Wa hiya ibaratun an nafyin ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Sesuatu perkiraan daripada menafikan, iaitu meniadakan perkara-perkara yang tidak layak dan patut bagi Al-Haq Jalla wa Azza. Maknanya satu sifat yang mana kita letakkan untuk menafikan yang tak layak bagi Allah. Misal kata, kita katakan qidam artinya sedia kala. Jadi qidam itu untuk menafikan ada permulaan bagi zat Allah ataupun sifat. Terletakkan qidam untuk menafikan Allah Ta'ala itu ada permulaan. Bila kita katakan baqa,
untuk menafikan Allah Ta'ala itu boleh binasa. Bila kita katakan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, untuk menafikan Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk, dan seterusnya. Itu sifat salbiyah. Boleh fahamnya? Sifat salbiyah untuk menafikan yang tak layak bagi Allah. Jadi maka sifat ini adalah menafikan permulaan bagi ada zat dan segala sifat Allah Ta'ala, yang mana ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan ada permulaan segala sifat Allah Ta'ala adalah di antara beberapa perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, Tuhan kita. Contoh, maka bila mana kita tetapkan Allah Ta'ala mempunyai sifat sedia kala, teruslah sahaja ternafi lawannya, iaitu baharu. Jadi ternafinya hudus, Boleh jelas itu, sifat salbiyah. Jadi dah ada dua jenis ataupun bahagian sifat Allah Ta'ala. Yang pertama sifat nafsiyah, iaitu sifat bangsa diri, bangsa zat. Yang kedua sifat salbiyah, iaitu sifat menafikan yang tak layak bagi Allah. Dapat dua itu pun dah jadi dah. Dua tu je, isi dia tak dapat tak apa. Kalau tanya apa itu sifat nafsiyah, sifat bangsa diri atau bangsa zat. Apa itu sifat salbiyah? Yang nak menafikan tak layak bagi Allah. Boleh dah tu, cukup dah. Yang bawah-bawah tu tak tahu tak apa. Jadi tahu tajuk itu dulu. Jadi tahu tajuk, dapatlah yang bawah-bawah tu nanti. Jadi Allah Ta'ala mempunyai 5 sifat salbiyah yang wajib mukallaf mengetahuinya, yang wajib kita semua tahu, iaitu qidam, sedia kala menafikan adanya permulaan. Baqa artinya kekal, menafikan binasa. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith artinya tidak menyamai makhluk ataupun tidak menyamai yang baharu, menafikan bersamaan. Maknanya menafikan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih artinya berdiri dengan sendiri, itu menafikan Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat dan pencipta. Dan wahdaniyah artinya tunggal, iaitu esa Allah Ta'ala, menafikan Tuhan itu berbilang-bilang, ada 2, ada 3 dan sebagainya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Habis di situ. Ada soalan? Sikit-sikit tak apa, janji dapat. Dah dapat tu banyaklah. Ada soalan katanya, Jadi kalau ada kawan-kawan begitu, bolehlah nasihat-nasihat, yang berfaham begitu, kerana ulama kata, asy-syari'atu bila haqiqah, dia akan jadi atilah. Maknanya syariat tanpa hakikat, dia akan jadi atilah. Atilah ni dia akan tak dapat kesempurnaannya. Tapi kalau hakikat tanpa syariat, dia batilah, batil, tertolak. Hakikat tanpa syariat, dia akan tertolak. Jadi la ilaha illallah itu ada maksud hakikat. Muhammadur Rasulullah itu ada maksud syariat. La ilaha itu hakikat, Muhammadur Rasulullah itu syariat. Jadi kedua-duanya itu satu. Maksudnya dua tapi satu, bukan dua dalam satu, dua tapi satu. Maknanya tak boleh dipisahkan, hakikat ke syariat ke satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu satu. Boleh. Sebab itu
siapa yang menolak hakikat, dia boleh jatuh syirik. Menolak hakikat boleh jatuh syirik. Dan siapa yang menolak syariat boleh jatuh mulhid ataupun murtad. Bahaya ya. Jadi ilhad tu maknanya dia boleh jatuh murtad. Al-hada maknanya dia boleh jatuh kepada orang yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi dua-dua itu dia satu ya. Baik, ada soalan nak tanya? Ya. Fiqh sirah. Ya. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah ada satu orang ni namanya Amru bin Luhai. Dia bawa bahala-bahala masuk dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Yang sebelum tu masyarakat Arab dah ditauhidkan oleh agama Hanif kan. Lepas tu dia dalam tu kata disebutkan bahala-bahala tu dengan bahala-bahala tu milik Allah. Jadi dia nampak macam itu, dia percaya Allah, kemudian dia percaya juga pada sekutu tu. Macam mana yang kata yang dia pasti percaya Allah ke tak? Baik. Sebab itu tauhidul khalis. Tauhid yang dia katakan khalis itu maksudnya tauhid yang bersih, yang suci apabila tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Itu tauhid yang khalis. Itulah sebenarnya agama yang hanifah, yang mana tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Mana bila kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan, maksud tiada Tuhan tu menafikan tiap-tiap sesuatu. Apa saja kita menafikan, bukannya menafikan berhala, menafikan patung-patung, bukan. Sebab tak layak bagi kata tiada Tuhan. Bila tiada Tuhan tu tak ada apa pun yang layak yang boleh masuk dalam kalimah Tuhan itu. Penafian yang mutlak. Kalau kita katakan patung itu juga adalah Tuhan, berhala itu juga adalah Tuhan, itu pun dah salah. Salah terjemah. Bila penafian mutlak, la ilaha, tiada Tuhan, maksud tak ada apa satu pun yang boleh masuk dalam kalimah ilah. Sebab tidak ada yang bersifat dengan ilah illallah, melainkan Allah. Allah Ta'ala sahaja yang bersifat ketuhanan. Ketuhanan itu milik Allah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Tak ada yang lain. Jadi bila dia masuk bawa berhala, dia masuk, dia kata kami percaya Allah, itu adalah satu penipuan, bukan yang khalis, bukan yang sebenar, tipu semata. Ya, nak bawa kepada dia, bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan yang sebenar. Itu nak memesongkan sebenarnya, nak memesongkan saja. Ya, sebab apa? Kalau sebahagian samalah. Kadang-kadang bukan waktu jahiliah tu saja, sekarang pun ada. Kadang-kadang kalau kita ada rakan-rakan, saya pernah ada kawan, tapi lama dah lah. Ali dia kata kita percaya Tuhan dekat langit. Dia kata dia percaya Tuhan kat langit. Tuhan kat langit pula. Sudah dah kata. Tapi ni lama dah, sebelum saya masuk pondok lagi. Tapi dapatlah maklumat begitu kan. Jadi dia kata cuma Tuhan yang kita sembah ni wakil Tuhan, wakil. Tuhan yang betul kat sana, dekat atas lah. Dia kata Tuhan yang betul, ini wakil Tuhan. Nampak tak? Itu syirik lah, menyekutukan. Jadi dia anggap patung itu layak dia sembah. Maknanya dia memberikan hak ketuhanan kepada patung berhala. Dia bagi juga hak ketuhanan itu. Sepatutnya hak ketuhanan tidak ada yang layak melainkan Allah Ta'ala semata. Jadi itu masalah menyekutukan. Jadi tidak dikira itu beriman, tak dikira terbatal.
Kerana itu musyrik, masih lagi tergolong dalam musyrikun. Golongan musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala sebab menganggap ada yang selain Allah Ta'ala itu boleh disembah. Dia menganggap begitu. Jadi itu dah menduakan Tuhan, menyekutukan Allah. Dia anggap ada benda lain yang boleh disembah, sedangkan yang hanya layak, yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenis okey lagi. Maksud bukan okey, minta maaf sebut. Itu dia ada satu je. Dia punya bahala tu paling banyak pun mungkin 3-4 lah. Dia yang teruk sikit tu sampai beratus-ratus tu bersusun kan. Yang itu kacau lah. Yang itu sifat Tuhan menjelma jadi rupa bentuk. Sifat Tuhan, sifat kasih, sifat sayang, sifat cinta, sifat ilmu, sifat dia ada nama dia. Kalau siapa belajar dalam, minta maaf sebut, perbandingan agama itu dia ada lah. Dia ada itu dewa cinta, dewa benci, dewa rezeki. Itu kita bukan nak kutuk mana-mana agama, tidak. Kita cuma nak jelaskan begitu. Maknanya sifat, dia bayangkan sifat Tuhan itu boleh dijelma jadi rupa bentuk, sedangkan sifat yang kita belajar tak boleh dipisahkan daripada zat. Macam mana nak jadi sifat itu dia berkuasa kalau tanpa zat? Kita nak keluarkan, baik kita nak keluarkan kuasa daripada diri Tuan Imam. Mana imam? Bolehlah dua-dua imamnya. Nak keluarkan kuasa. Kuasa tu kita nak gunakan dan kita nak rupa bentukkan kuasa tu, boleh? Akal yang saya tak boleh. Keluarkan sifat, jadikan satu rupa bentuk. Maksudnya bila dah ada rupa bentuk, satu zat yang lain. Bila satu zat yang lain tu dia pergi sembah pula yang itu, dah menduakan Tuhan dia. Dia tak perasan, dia sendiri yang menduakan Tuhan dia. Contoh, sebab itu kalau kita belajar sifat 20 ni elok-elok, lama makan lama, kita punya akal itu, kita punya otak tu dia akan lebih lagi tajam. Ini bila lebih lagi tajam, dia akan datang sendirilah ilham tu. Jadi segala itu boleh akan terjawab, tetapi mesti belajar, mesti mengaji, bukan baca sendiri. Baca sendiri nanti lain jadinya. Boleh. Jadi kalau tu tak boleh dikira lah. Ada soalan ni. Kalau siapa yang syirik, adakah boleh bertaubat kalau Allah tak maafkan seorang syirik? Bukan bermaksud Allah Ta'ala langsung tak memaafkan, tapi dosa itu terlalu berat, melainkan dengan sebenar-benar taubat, kembali balik, maka Allah Ta'ala tetap akan terima. Bukan maksud Allah Ta'ala langsung tak terima. Orang murtad masuk balik pun Allah terima. Orang syirik ni maksud dia yang situ adalah dosa yang sangat berat, tapi disebabkan kejahilan, kekurangan dirinya itu, dan dia sedar, menyesali, bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala, basuh balik dirinya itu, Allah Ta'ala akan terima. Jadi syirik itu jangan jatuh syirik zahir maupun syirik yang batin. Kedua-dua, ataupun syirik dia panggil syirik zahir ataupun syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang kecil. Kalau boleh dua-dua itu kita nak bersihkan. Syirik zahir ni apa? Percaya selain daripada Allah Ta'ala itu ada kuasa, syirik. Percaya selain daripada Allah Ta'ala itu ada kuasa, syirik. Mudah. Percaya ubat tu ada kuasa penyembuh, syirik. Percaya api itu ada kuasa membakar, syirik. Nak cerita bab syirik. Percaya pedang, pisau itu ada kuasa memotong, syirik.
Ya, hakikat yang memotong, yang membakar, yang menyembuh, yang mengenyangkan Allah Ta'ala semata. Itu alat. Alat tu tak ada kuasa apa. Tapi itu ikhtiar kita. Takkan nak potong tengok hari Superman ni guna kuasa mata. Itu. Itu pun alat juga, pakai laser. Contoh kalau Superman. Kan? Alat juga. Yang bagi izin, yang potong Allah Ta'ala. Ya, bukannya maksud bila tu semua Allah Ta'ala jadi batu semua, bukan. Itu alat. Allah Ta'ala dah jadikan dunia ini, alam ini ada alat-alatnya. Lepas tu Allah Ta'ala menjadikan mata alat untuk melihat. Allah Ta'ala jadikan telinga alat untuk mendengar. Ya, Allah Ta'ala jadikan makanan alat untuk mengenyangkan. Allah Ta'ala jadikan benda tajam alat untuk memotong. Allah Ta'ala jadikan benda panas alat untuk membakar. Itu alat. Yang bagi bakar, yang bagi itu semua Allah. Alat tu Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia dengan sistem pentadbiran yang Allah Ta'ala telah letakkan. Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala itu pentadbir sekalian alam, yang menciptakan alam, yang mentarbiah alam, semuanya dia. Oleh itu kalau orang dulu tauhidnya Masya Allah, ya, baik itu amalan mereka itu menjadi. Sebab dia orang dah penuh tumpuannya itu dengan Allah Ta'ala, tak ada apa lain dah, penuh. Ya, segala apa jadi sehingga kan nak pandang, nak bergerak pun tak erti, melainkan dengan izin Allah. Sebab tahap tu, kerana mereka itu sudah letakkan Allah Ta'ala itu penuh dalam diri mereka. Mereka beramal mujahadah, nak menafikan, nak bersihkan hati itu daripada makhluk, nak letakkan Allah Ta'ala semata-mata sebagai tumpuan hidup. Mujahadah bukannya senang-senang, itu perlu melalui perjalanan mereka yang dah sampai ke tahap itu. Mereka yang dah sampai itu bermaksud mereka boleh, dan kita juga boleh. Nak dengan tak nak sahaja. Ya, jadi mereka dah sampai tahap itu. Jadi kita kena melalui jalan mereka. Jalan mereka, bagaimana mereka mujahadahnya, amalan mereka, apa yang mereka buat. Sebab itu kita ada amalan-amalannya. Ya, jadi sebab tu kadang-kadang adanya amalan tariqah itu, tariqat ini. Sebab jalannya adalah untuk mencuci hati daripada makhluk dan meletakkan Allah Ta'ala semata-mata dalam hidup, sehingga sebati darah dagingnya itu, sehingga nak tengok pun tak erti nak tengok, melainkan yang nampaknya Allah Ta'ala sahaja. Sehingga itu tahap mereka memandang. Bila duduk dalam dunia terus nampak akhirat. Bila melihat makhluk terus nampak kepada Khalik yang menjadikan. Itu orang dulu kita. Sebab itu, ya, bila dah bersatu begitu, itu maksud bersatu. Bersatunya pandangan itu, bukannya bersatu diri dengan Tuhan. Itu kacau. Mana bersatu tu bersatu pandangannya itu, hatinya itu sudah bersatu. Bersatu tu maksud dia pandangan tu jitu. Tidak ada lagi yang ada melainkan Allah. Sampai kata la mawjudun illallah. Tiap-tiap sesuatu menunjuk dia. Ya, bila tiap-tiap sesuatu itu menunjuk dia, apa lagi? Ya, tidak ada melainkan dia. Jadi hilang semua, nyata dia. Itu. Ya, bila dah tak ada lagi, dia sajalah. Zahir je dengan, tapi dalamnya itu penuh dengan dia. Ya, baik. Boleh jawab apa tadi sebenarnya? Ya? Yang tu terjawab dah. Ada soalan? Ustaz, Ya. hidayah tu milik Allah. Betul. Orang Islam
kita sentiasa berdoa semoga kita dapat taufik dan hidayah. Ya. Adakah semua orang Islam dah dapat hidayah tu? Hidayah. Hidayah semua ada. Semua dah dapat. Hidayah tu dia ada 5 peringkat hidayah. 5 peringkat hidayah. Ya, peringkat yang pertama iaitu dipanggil hidayah. Yang paling bawah itu hidayah ketika hidayah itu maksud dia petunjuk. Ya, petunjuk ketika bayi lagi Allah Ta'ala dah bagi. Iaitu petunjuk di mana bayi itu waktu itu, ya, peringkat pertama dia ada hidayah, dia panggil hidayah rasa. Ya, hidayah yang bersifat rasa, bersifat naluri. Ya, contohnya, ya, bila dia nak sesuatu dia akan menangis. Sebab waktu itu dia punya panca indera, dia punya akal semua belum berfungsi lagi. Ya, jadi bayi yang baru keluar itu dia hanya boleh tahu menangis. Kalau dia lapar, menangis. Itu hidayah peringkat yang pertama yang Allah bagi. Kemudian bila besar sikit, maka mata dia dah nampak sikit. Ya, tapi ya, hanya boleh melihat wajah ibu dan juga tempat dia menerima minuman. Itu sahaja. Sekadar berapa puluh sentimeter ya, daripada dada ibu sampai wajah. Itu sahaja yang dia boleh nampak. Ya. Kemudian hidayah seterusnya dia berbangsa hidayah yang bersifat bila dia dah besar sikit. Berapa tadi? 3 kan? Ya. Hidayah akal dia panggil. Hidayah akal, petunjuk akal. Jadi petunjuk akal ni, ya, dia akal dia sudah mula berfungsi. Ya, sedikit sebanyak dah mula berfungsi, tapi belum lagi sempurna. Ya, hidayah akal. Lalu tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala turunkan pula dia panggil hidayatul rasul. Hidayah rasul, petunjuk rasul. Ya, petunjuk rasul tu jalan agama. Ya, maknanya jalan agama. Tak cukup dengan itu pula, yang terakhir dia panggil hidayah taufik. Hidayah taufik. Jadi hidayah taufik ini, hidayah taufik inilah yang diperlukan oleh kita semua. Ya, maknanya cukup dah dengan hidayah Rasul itu, tapi masih lagi ada kekacauan. Ramai lagi, walaupun Rasul itu telah diutuskan, masih lagi ramai yang tak beriman, masih lagi ramai yang terumbang-ambing dalam hidup. Maka perlunya kepada hidayah taufik itu. Nak dapatkan taufik itu mestilah daripada ilmu, ilmun sahihun, ilmu yang benar. Kemudian yang kedua mestilah apa tu nama dia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, basiratun nafizatun, penglihatan yang tembus. Penglihatan yang tembus. Yang tembus tu maksud apa? Yang kita boleh latih diri kita itu apabila melihat sesuatu itu semuanya datang daripada Allah. Apabila kita melihat makhluk, kita akan nampak khaliq, iaitu basirah nafizah, iaitu yang membuka mata hati. Kemudian zauqun sarihun, ya, rasa yang benar. Mana rasa zauqun, rasa, iaitu rasa yang benar. Kemudian yang keempat, halun mardiyatun, mana keadaan yang diredai. Ya, kemudian yang kelima, himmatun aliyatun, himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi, bersungguh-sungguh, serius nak dapatkan itu. Dan kelima-lima ini mestilah ada iznun min mursyidin, izin daripada mursyid, guru pembimbing, guru mursyid. Nak dapatkan hidayah taufik ini tadi, jalannya itu. Ya, ada itu 5. Boleh. Hidayah dulu. Hidayah dulu baru taufik. Itu bahasa kita. Ya, bahasa kita, bahasa Melayu.
Sebenarnya hidayah dulu baru taufik kalau ikut perbahasannya. Ya, hidayah baru taufik. Ya, kalau kita buat taufik dan hidayah. Ya, bukan pasangan tu kan. Bukan pasangan orang kan. Ya. Hidayah dulu baru taufik. Dia ada perbincangan itu. Ya, ada bahas tentang hidayah dan taufik. Baik, insya-Allah habis kasih cukup dah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحوز المرسلين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان